Alah. Sini je dah. Sini. Kita berada di atas bukit rumah atau bukit mana, di mana di sini menempatkan 50 orang sahabat Nabi yang mahir memanah ketika sebelum berlakunya perang Uhud. Dan 40 orang daripadanya mati syahid pada pertempuran yang kedua. Keliling ni siapa yang ada sekir Nabi ni, mereka dihujani oleh pedang-pedang dan juga oleh anak-anak panah orang musyrikin Mekah. Ni kalau kita boleh tak jadi benda ni. Pak. Siapa yang paling banyak ni? Talhah bin Ubaidillah. Lebih daripada 60 lebih lubang-lubang di badan. Subhanallah, ya. Siapa lagi? Abu Durrahman bin Auf. Badan 70 tusukan pedang kat badan. Ni apa nama? Kaki ni kena tusukan pedang. Habis perang Uhud kena potong tempang hudung sebelah aja. Nampak? Tu Uhud ni dia pengorbanan sahabat Nabi. Nabi tengok, Nabi sangat sedih. Uhud ni memang banyak sahabat Nabi dia korbankan diri dia untuk Islam, untuk Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ada haji wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba. Okay, alhamdulillah jemaah sekalian, kita berada di sebelah perkumpulan Uhud. Dalam ni ada 70 orang syuhada Uhud. 70 orang syuhada Uhud yang dapat dikenal pasti jenazahnya yang masih utuh sampai sekarang, tiga jasad. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi. Sayyidina Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah bin Jahsy, sahabat dan juga ipar Nabi SAW. Lagi 67 jasad lagi hancur, tak nampak. Sebab bila mana dah selesai Uhud kan, dah habis, bila dah selesai perang Uhud, geng-geng tentera musyrikin dari Mekah ni yang diketahui oleh orang kaya, perempuan kaya, apa nama? Hindun. Hindun ni siapa? Isteri kepada Abu Sufyan, pembesar di kota Mekah kan. Dia ajak kawan-kawan dia sebelum mereka beredar balik kota Mekah, dia ajak kawan-kawan dia untuk memotong-motong jasad ni. Potong telinga, potong hidung, potong kemaluan-kemaluan tentera para syuhada Uhud ketika itu sebelum mereka bergerak balik ke kota Mekah. Baik tetamu Allah sekalian. Pertama, 7 Syawal tahun 3 Hijrah. Semua orang tahu dah kisah Uhud ni kan berlaku sekian. Ustazah lagi tiru saya. Ya. Berlakunya perang Uhud di mana orang Mekah, musyrikin Mekah tak puas hati dengan orang Islam. Dendam dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat kerana banyak membunuh ahli keluarga mereka ketika perang Badar tahun 2 Hijrah. Balik Mekah kecewa, dendam, dan mereka hari-hari menyemarakkan semangat orang Mekah ni untuk turut serta pada tahun hadapan untuk menyerang kembali bumi Madinah. Nak bagi tempat lain ke sini juga? Panas. Okey tak? Ajar-ajar. Beri sini okey tak? Okey je kan? Alamak. Okey. Maka tahun 3 Hijrah datang ramai-ramai nak serang kota Madinah. Nabi dengar berita ni,
Kemudian Nabi panggil sahabat, bincang. Akhirnya, ni saya ringkaskan bincang, walaupun ada pendapat sahabat kata yang Nabi suruh pendapat kata yang ini. Akhirnya Nabi ikut pendapat para sahabat ni untuk berhenti pula, untuk berkumpul kat kawasan ni, tunggu kat kawasan Bukit Uhud ni. Allah pilih bukit ini untuk menjadi saksi, untuk jadi saksi pertempuran antara orang Islam dengan juga orang kafir pada tahun 3 Hijrah bulan Syawal. Bulan Syawal kita raya kan. Ketika itu orang Islam bukan raya lagi dah. Kena pertahankan, berkorban nyawa, ya, bulan Syawal 3 Hijrah. Maka bila mana tentera muslimin bergerak pada asas 1,000 orang, tinggal 700 orang. Mana dia pergi 300 tu? 300 tu di kalangan orang Yahudi. Nabi takkan sesekali minta tolong dengan orang Yahudi ketika Nabi berada di Madinah. Sebab pada zaman sekarang ni orang Yahudi tengok pakai orang Yahudi kan di Palestin contoh kan. Mana boleh kita nak tolong dia, bantu dia, sedangkan dia zaman Nabi pun mengkhianati, mereka pun berani mengkhianati Rasulullah SAW. Ini kan kita ni orang biasa. Itu Yahudi punya perangai. Okey. Datang, Nabi tunggu, tinggal 700 orang. Yang 300 ni orang Yahudi, geng-geng Abdullah bin Huyai. Kan yang dia tak suka Rasulullah SAW dan dia jadi musuh dan selimut. Menjadi spy bagi orang musyrikin. Melemahkan semangat orang Islam ketika perang Uhud. Ni orang geng-geng Yahudi ni jahat. Madinah tu bila satu masa Allah Ta'ala bila Islam dah berkembang luas di kota Madinah, Allah turun Quran, Allah perintahkan Nabi untuk halau orang kafir, termasuk orang Yahudi. So Nabi bagi pilihan orang yang kafir yang tinggal di Madinah ni. Satu, Islam boleh duduk Madinah. Kalau tak, keluar kota Madinah. Tu kan main keluar, pindah-pindah bergandah-gandah kan. Habis. Kemudian jemaah sekalian, tunggu Rasulullah SAW arahkan 50 orang sahabat Nabi. Panas tak? Tak. Panas tak? Jemaah, okey kan? Tempat yang duduk sikit tu okey kot. Sana. Jom. Sanalah. Bisa aja panas. Rasulullah SAW arahkan 50 orang tentera muslimin untuk standby, tunggu sedia dekat mana atas bukit tu. Yang ni nama dia Bukit Mamanah. Dulu besarlah, banjir besar berlaku di Madinah, dia jadi dah rendah sikit. Dah rendah bukan ni lah tu Jabar Rahmah silap. Ingat aja kan? Jabar Rumah. Okey, Jabar Mamanah. Bukit Mamanah. Nabi kata dengan sahabat ni, orang sahabat ni pesan. Nabi pesan kepada 50 orang sahabat Nabi yang pandai memanah ni, duduk kat atas ni kan, jangan turun, jangan sesekali turun, jangan sekali tu apa pun yang berlaku di bawah ini, jangan sesekali tu pun, walaupun burung datang patuk jasad sahabat Nabi kalau yang dah syahid kan. Nabi kata jangan turun. Ini pesan Nabi kepada 50 orang sahabat ni yang diketahui oleh Sayyidina Abdullah bin Jubair. Okey. Tunggu. Masih ketika itulah berlakunya peristiwa Uhud. Perang Uhud ni berlaku satu hari sahaja. Hari apa berlaku? Hari Sabtu. Jawab, anda jawab. Hari Sabtu 7 Ramadan, 7 Syawal. Kita tengah makan ketupat rendang ketika zaman sekarang lah. Nabi masa tu tengah duduk sini gambar-gambar dengan sahabat. Tunggu orang kafir nak serang. Cepat laluan nak masuk Madinah ni belakang tu je, antara kawasan lalu utama masuk ketika zaman Nabi ni sebelah Bukit Uhud tu. Nampak belakang kita ni. Sini sampai ujungannya Uhud besar-besar. Laluan orang kafir masuk ke Madinah hujung tu, sebelah Bukit Uhud yang hujung tu orang kafir. Jadi tunggu, maka tentera pemanah ni nampak
geng-geng Abu Khalid pula, Abu Sufyan, Khalid Walid, dia 3. Abu Sufyan, Khalid Al-Walid dan juga Ikrimah bin Abu Jahal. 3 kelompok orang tentera musyrikin dari Mekah. Berapa ribu tentera musyrikin Mekah? Cepat jawab. Berapa ribu? 10,000 lah. Hentam je, tembak je berapa? 3,000 orang. 3,000 orang ni kena ingat ni, sejarah Islam kena ingat tau. Nanti kalau kumpul kita tanya, tak ada tanya pun. Dekat mahsyar, bila kita ingat Nabi punya sirah Nabi ni, dia serba sedikit sifat apa nama? Serba sedikit benda-benda ni semua ni akan menyebabkan kita ini cinta dan sayang dan rindu kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Sirah. Okey, 3,000 orang tentera musyrikin datang ke kota Madinah. Serang orang Islam yang ada 700 orang sahaja. Baik. Tunggu. Nampak orang kafir nak masuk. Turun panah, ramai mati. Gambar ke? Sesat gambar. Panah, ramai yang mati. 20 orang tentera musyrikin mati pada pertempuran awal. Mati ya. Jadi bila mana orang kafir ni, Khalid Al-Walid tengok ramai kawan-kawan dia ramai dah mati, dia panggil ramai untuk keluar beredar. Beredar keluar dari kawasan Medan Uhud ni. Ramai keluar. Orang tentera muslimin dari atas ni 50 orang tu kan. Dia tengok orang kafir lari keluar. Dia tengok ada harta-harta rampasan yang ditinggalkan. Kan 20 orang mati kan dekat dengan ni. Turun. Abdullah cuma bersandar. 40 orang bersandar. Adakah kau lupa pesan Nabi kata jangan turun? Terendah. Sebab di kalangan sahabat Nabi baru tahun 3 Hijrah. Di kalangan orang-orang Islam yang menjadi orang Islam ni, ada di kalangan mereka yang baru masuk Islam. Kan orang-orang Madinah ada orang yang muhajirin kan, baru masuk Islam kan dan sebagainya. Jadi iman tu belum lagi kuat lagi kan. Tengok harta-harta orang kafir yang ditinggalkan oleh orang kafir. Dia turun ramai-ramai 40 orang. Turun nak kutip lah, nak ambil. Ada pendapat lain yang mengatakan orang Islam, tentera muslimin yang 40 orang turun ni untuk bantu kawan-kawan mereka yang sedang luka parah pada pertempuran yang pertama, perang Uhud. Ada yang mengatakan itu nak mengutip harta-harta yang ditinggalkan oleh tentera musyrikin. Clear? Okey. Kemudian turun 40 orang. Lupa pasal Nabi. Sedang sibuk kutip harta ni, Khalid Al-Walid nampak. Bila Khalid Al-Walid nampak yang dia naik kuda kan, dia panggil semua kawan-kawan dia serang balik kota Madinah. Ketika itulah medan Uhud ni, lapangan Uhud ni dikepung oleh tentera musyrikin di kalangan tentera berkuda dan pemanah. Kuda dan pemanah orang musyrikin Mekah mengelilingi kawasan ni. Sampaikan pertempuran yang kedua menyebabkan ramai tentera muslimin mati syahid, 70 orang. Termasuklah yang 40 orang yang dapat Nabi itu. Tapi mereka mulia, mati dalam keadaan yang mulia. Kita tak tahu lagi kan. Sahabat Nabi of course lah syurga. Nabi dah janji dah. Sahabat aku semua syurga. Kan antara 5 golongan yang masuk syurga. Pertama Rasulullah SAW dan keluarga-keluarganya. Kan? Yang kedua siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, semua ni dalam kubur ni dah lah syahid. Syurga lah tu kita tahu ni, saya Haji tak tahu kan. Jadi bunuh 70 orang, mati syahid. Ketika itu jemaah sekalian, dalam keadaan yang pertempuran yang sengit, berlakulah pertempuran yang sengit antara orang muslimin dengan orang musyrikin. Ada di kalangan orang-orang muslimin, para sahabat kan, yang mendengar Rasulullah SAW telah mati. Siapa yang bagi tahu? Abdullah bin Qami'ah ataupun Ibnu Qami'ah daripada tentera musyrikin. Dia memang datang Madinah ni nak bunuh Nabi. Dan dia bunuh tu salah orang. Muka sahabat Nabi ni macam muka Nabi. Teka siapa? Cepat.
Bagi kuis lah sikit nak jemaah ni. Nak free je kau. Cepat. Ni sirah Nabi ni. Siapa nama sahabat Nabi yang wajah dia macam Nabi SAW muka dia? Ustazah? Hilang pula Ustazah. Ya belakang. Ustazah. Ustaz, saya ngajar bahasa Arab je. Betul Betul. Sahabat Nabi ni namanya ialah Sayyiduna Mus'ab bin Umair. Ibnu Qami'ah ni diingatkan Mus'ab ni Nabi. Dia puluh Nabi sana dekat Mus'ab ni. Dia potong tangan Mus'ab. Mus'ab bin Umair ni dia antara sahabat Nabi yang pegang panji-panji ataupun bendera orang Islam ketika perang Uhud. Pegang bendera. Datang Ibnu Qami'ah ni, dia potong tangan kanan. Ibnu Mus'ab ambil bendera pakai tangan kiri, pegang. Datang lagi pusing, potong tangan kiri. Ambil pakai sangkut dekat leher pula. Masa itulah Ibnu Qami'ah ni dia tetak tubuh Sayyidina Mus'ab bin Umair ni sampai dia mati syahid. Sebab dia anggap diingatkan itu Rasulullah SAW. Bila dia tengok Mus'ab bin Umair dah mati, dia terus jerit. Dia kata Muhammad dah mati ketika lampu sengit perut ni. Muhammad dah mati. Ketika itulah di kalangan sahabat Nabi yang dekat-dekat dengan dia ni, bila dengar Nabi berita khabar tentang Nabi dah mati ni kan, terus luluh hati masing-masing, semangat hilang. Walau bagaimanapun di kalangan lagi separuh lagi sahabat Nabi ni yang besar-besar ni, yang masyhur ni tetap utuh dan berdiri teguh di hadapan barisan hadapan tentera muslimin. Nak lawan tentera musyrikin. Itu pengorbanan para sahabat yang sangat besar. Okey. Sayyidina Hamzah mati bila? Syahid. Dibunuh bila? Pada pertempuran yang pertama. La ilaha illallah. Sayyidina Hamzah ni dibunuh pada mula dah kena bunuh dah Sayyidina Hamzah ni orang musyrikin semua takut dengan dia jemaah sekalian, tentera muslimin. Yang bunuh Sayyidina Hamzah ni bukan tentera, bukan di kalangan tentera kafirin, musyrikin, tidak. Dia orang hamba. Dia datang ikut je, dia tak nak serang Nabi, tak nak serang orang Islam, dia nak bunuh seorang je Sayyidina Hamzah. Sebab dia nak lepaskan diri dia daripada jadi hamba kat Mekah. Orang zaman dulu, zaman Nabi, zaman jahiliah dulu, kalau jadi hamba teruk kena seksa. Hamba kan teruk kan. Jadi bila dapat peluang tu, dia ambil gunakan peluang tu betul. Bunuh lah dia. Datang ikut dari Mekah jauh ni, 400 lebih kilometer ni, dan nak ikut tentera musyrikin datang Madinah. Dia menyuruh dia celah Bukit Uhud ni. Kan Bukit besar ni kan, dia panjang Bukit Uhud. Menyuruh dia celah Bukit Uhud ni, cari mana Sayyidina Hamzah. Wahsy. Sayyidina Wahsy. Ketika itu dia belum Islam. Belum Islam. Bila nampak Sayyidina Hamzah, terus dia ambil tombak dia. Wahsy ni di Mekah, di antara orang yang hebat ketika dalam sukan baling lembing. Tombak lembing sama tak sama kan? Lembing tombak apa tombak? Lembing lah, baling lembing. Dia antara hebat. Kalau dia baling mesti kena tepat. Bila dia nampak Sayyidina Hamzah, maka dia ambil lembing dia baling. Dia baling memang terkena tepat di atas perut Sayyidina Hamzah ni, atas bawah dada, tengah-tengah ni, sehingga tembus di belakang Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni kuat. Sayyidina Hamzah jemaah sekalian, Sayyidina Hamzah badan dia sadur. Zaman sekarang apa sadur tapi Sayyidina Hamzah ni sadur, badan dia tinggi, sadur, tegap. Ni bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tegap, orang semua takut. Sehingga kan Allah gelarkan Hamzah ni, Allah bagi tahu Nabi, Hamzah ni dapat gelar daripada Allah Taala, Asadullah, singa Allah ketika perang. Tahu singa? Singa kalau cari mangsa macam mana kan? Dia pandai cari mangsa kan? Itu Sayyidina Hamzah, sifat dia. Semua orang takut. Siapa yang datang ke Hamzah kena bunuh, mati. Tapi Allah jemput nyawa dia awal ketika perang Uhud. Dia dibunuh oleh Wahsy, bukan tentera musyrikin. Ya? Maka dia jatuh, bangun nak kejar, nampak Wahsy tu nak kejar, nak balas balik serangan. Nak kejar Wahsy, nak bunuh Wahsy lah. Tak dapat, jatuh, akhirnya mati syahid.
Tu kalau istilah yang mengatakan orang yang membunuh dan dibunuh masuk syurga. Siapa dia? Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Wahsy. Orang yang dibunuh dan membunuh masuk syurga. Istilah tu kita gunakan. Okey, tengok sana Hamzah bin Abdul Muttalib. Selesai. Kedua, ramai syahid. Dan ketika mana laungan kematian Rasulullah SAW dah mati, ramai lagi kalangan sahabat Nabi ni yang lemah semangat. Ada yang nak patah balik ke Madinah. Ada yang nak patah balik ke Madinah. Ada yang nak panjat bukit Uhud, nak lari daripada orang musyrikin Mekah ni kan. Walau bagaimanapun ada di kalangan para sahabat Nabi yang tetap utuh dan kuat dan terus berada di hadapan barisan hadapan tentera muslimin ketika itu. Maka berlakulah pertempuran yang sengit di antara orang Islam dengan orang kafir. Sehingga kan ketika itu Rasulullah SAW sedang sengit ni kan, Nabi jatuh dalam satu lubang. Satu lubang yang dibuat oleh orang Yahudi. Ni Yahudi ni. Syukran, ni bagi orang sedekah ni. Yahudi buat sebelum berlakunya perang Uhud, orang Yahudi ni buat lubang. Nabi jatuh lubang dekat sini. Mungkin kawasan dia dah tutup dah, tak nampak dah kan. Nabi jatuh, lubang ni bukan rendah jemaah, dalam. Nabi jatuh, bayangkan sampai luka Nabi punya lutut. Kita rasa dalam lubang. Dalam lah kan, kau jatuh luka dalam lah. Kalau tak dalam jatuh tak luka dah kan. Nabi jatuh tak luka Nabi ni. Sayyidina Ali angkat. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Talha bin Ubaidillah angkat Nabi. Sayyidina Ali tengok luka Nabi dibersihkan. Sayyidina Ali masa tu umur berapa tahun? Remaja. Remaja. Dia nak ke dewasa lah, nak dekat ke 20. Jadi ketika mana sahabat-sahabat Nabi tengok rupa-rupa Nabi masih hidup, Ibnu Qami'ah tu bagi berita palsu. Terus sahabat-sahabat Nabi ni berkumpul di kilang Nabi. Termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, siapa lagi? Osman lagi? Sayyidina Ali lagi? Buat. Talha, hafal dia Talha lagi? Abu Talha lagi? Cepat. Hentam Abu Ubaidah. Dah. Abu Dujanah lagi? Qatadah bin Nu'man lagi? Dah, tu je. Dan beberapa orang sahabat lain kan, kiling. Ni buat tembok ni. Buat tembok. Lagi seorang, Nusai Kaab lah. Kaab lain. Nusaibah ataupun Nasibah binti Kaab. Ni antara kata ustazah ni jurawat ketika perang Uhud. Memanglah para sahabiah ataupun sahabat wanita ketika perang, mereka duduk belakang, standby bagi air. Bagi air kepada tentera Islam yang kehausan ketika perang kan. Kan perang haus. Standby ubatan kalau luka, bagi ubat. Okey. Nusaibah binti Ka'ab, dia pegang pedang. Apa tujuan mereka ni kiling Nabi ni? Jadi tembok benteng bagi Rasulullah SAW daripada terkena serangan musuh. Alah, orang tadi pun dah call pula. Sibuk je call. Nabi kan. Ketika itu kita bayangkan ketika itulah sekeliling ni siapa yang ada sekeliling Nabi ni, mereka dihujani oleh pedang-pedang dan juga oleh anak-anak panah orang musyrikin Mekah. Ni kalau kita boleh tak jadi benda ni. Pak. Siapa yang paling banyak Talha bin Ubaidillah. Lebih daripada 60 lebih lubang-lubang di badan. Subhanallah, ya. Siapa lagi? Abu Durrahman bin Auf. Badan 70 tusukan pedang kat badan. Ni kat apa nama? Kaki ni kena tusukan pedang. Habis perang Uhud kena potong tempang kudung. Sebelah aja dia. Nampak? Tu Uhud ni dia pengorbanan sahabat Nabi tengok, Nabi sangat sedih. Uhud ni memang banyak sahabat Nabi dia korbankan diri dia untuk Islam, untuk Rasulullah SAW. Luka.
Talha bin Ubaidillah. Di antara sahabat Nabi yang jaga Nabi dari awal sampai habis Uhud. 2 orang. Yang tinggal 2 orang ni lah. Talha bin Ubaidillah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemanah Islam. Dua pemuda ni, sahabat Nabi ni, yang 2 orang ni. Siapa nama dia tadi? Talha bin Ubaidillah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni. 2 pemuda yang paling handal memanah di negara Arab ketika itu. Nampak hebat kan? Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Nabi pernah menceritakan kalau dia panah mesti kena dan tepat. Dia tak ada kena dan sipir, tak ada, tepat. Dia nak panah ke mata, pap, mata kena. Dia nak panah ke kepala kena tengah ni. Hebat tak sahabat Nabi? Tu antara sukan sunnah Rasulullah SAW ialah memanah. Lepas ni boleh bawa anak-anak pergi manah. Asal pergi game bola je, pergi manah pula. Okey. Sama juga dengan Talha bin Ubaidillah. Mereka ni antara orang yang menjadi benteng perisai bagi Nabi SAW ketika Nabi dalam keadaan yang getir dan juga Nabi yang lemah. Sebab sebelum tu Nabi dah kena hentam dah dengan orang musyrikin Mekah. Nabi kena hentam dengan orang musyrikin Mekah. Siapa yang serang Nabi cuma sekalian? Antaranya ialah Abdullah bin Qami'ah tadi tu yang bunuh Mus'ab bin Umair. Apa dia buat? Dia tetak leher Nabi ni. Tapi sebabkan Nabi pakai baju besi dan topi besi kan, so tak adalah kena. Cumanya besi, topi besi yang pakai ni pecah sampai serpihan topi besi Nabi yang pecah ni tertusuk di pipi Nabi ni. Siapa yang cabut ni serpihan besi ni? Siapa? Sahabat Nabi. Mana? Abu Ubaidah. Ni peristiwa ni berlaku bila mana mereka sedang dah kepung Nabi kan. Abu Ubaidah datang ke Nabi. Dia tengok Nabi yang dalam keadaan yang lemah, darah tu banyak kan. Dia tengok Nabi ada besi, tusuk. Dia tak cabut pakai tangan ni, beliau cabut menggunakan gigi dia. Sampaikan, bayangkan Abu Ubaidah ni dia cabut serpihan besi yang tusuk di pipi Nabi ni sampai sehinggakan gigi dia patah. Makna kata besi yang tertusuk di pipi Nabi ni kuat ke tak kuat? Dalam alam kita duri sikit pun sakit tak melalak. Ini kan besi Nabi dekat Nabi ni dalam tau. Nak cepat gigi sampai patah gigi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kemudian datang lagi seorang Nabi. Sahabat Nabi lagi seorang, nama dia Malik bin Sinan. Kan Nabi luka, dahi Nabi luka, leher Nabi luka, kaki Nabi luka. Ni semua dibuat yang dilakukan oleh orang musyrikin Mekah. Antara itulah Abdullah bin Qami'ah, dia paling teruk. Dia pukul leher Nabi, dia tetak badan Nabi sampai 1 bulan lebih, beberapa bulan badan Nabi sakit, menanggung kesakitan. Ibnu Qami'ah ni, Ibnu Qami'ah. Datang Malik bin Sinan dalam keadaan getir ni kan dia buat benteng kan. Dia tengok Nabi lemah. Datang lagi seorang sahabat Nabi, nama dia Malik bin Sinan. Apa dia buat? Dia tengok darah Nabi banyak keluar dekat tengkuk Nabi, dekat dahi Nabi kan, pipi Nabi. Apa dia buat? Dia sedut darah Nabi ni. Nampak? Malik bin Sinan. Nabi tengok, Nabi kata, ya Malik bin Sinan, keluarkan darah tu di mulut kau. Malik kata apa? Malik kata tidak. Terus telan. Terus Nabi bangun dengan Nabi tu cakap dengan para sahabat yang ada dengan Nabi. Dia kata, barang siapa nak tengok dia lelaki ahli syurga, tengok wajah Malik bin Sinan. Subhanallah, sahabat Nabi ya. Nampak? Tu Nabi katakan, sehingga kan ada satu yang lain yang dia katakan, Nabi bagi tahu, barang siapa darahnya dan darahku bertemu bersama, maka tubuhnya diharamkan daripada disambah oleh api neraka. Nampak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu mulianya Rasulullah SAW. Nabi mulia bukan saja akhlak Nabi, tapi seluruh tubuh Nabi pun mulia juga. Okey. Sambung cerita lagi. Boleh sambung ke? Balik lah.
sama cucu Nabi. Kemudian Rasulullah SAW tengok ramai di kalangan sahabat Nabi yang mengenai Nabi ni, ramai yang dah mati syahid, yang gugur syahid ketika itu, luka pun banyak, ramailah. Qatadah bin Nu'man mata terkeluar, sebelah mata terkeluar. Siapa yang buat? Tu geng-geng musyrikin Mekah ni, dia pucuk pakai pedang. Nabi terus datang kepada Qatadah, Nabi ambil mata Qatadah ni, masukkan balik sebelah. Ketika itu, ni antara kelebihan Nabi SAW yang Allah bagi. Qatadah bin Nu'man ni, selepas daripada Nabi masukkan mata dia semula tu, mata yang keluar tu lebih cerah, terang daripada mata yang sebelah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Abu Dujanah. Abu Dujanah, Nabi bagi dia pedang. Abu Dujanah ni antara sahabat Nabi yang memiliki pedang Rasulullah SAW. Ketika perang Uhud, dia nak bunuh dia Hendon yang bini Abu Sufyan tu kan, yang ketua pembesar lah di antara orang kaya kat Mekah. Nak sampai dah bunuh dah, dia teringat Nabi SAW. Dia hati dia kata, aku takkan membasahi pedang Nabi SAW dengan darah wanita. Nampak Abu Jana, walaupun dia boleh bunuh ni Hendon ni, tapi dia tak nak bunuh. Dia tak nak pedang Nabi ni terpalit darah wanita. Nampak Abu Dujana. Maka ni antara orang hebat-hebat lah, sahabat Nabi hebat. Siapa lagi? Nasibah binti Ka'ab kan. Dia pegang pedang dia halang serangan musuh. Dia pun sama juga, penuh dengan luka di badan dia. Nusaibah ni Nabi sebut apa? Ketika perang Uhud, aku melihat Nusaibah binti Ka'ab. Ataupun gelaran bagi dia apa, kita ingat lupa gelaran ni. Nusaibah ni aku melihat Nusaibah binti Ka'ab menghalang serangan orang musyrikin ni daripada terkena tubuhku. Pandanglah. Nusaibah binti Ka'ab hebat. Seorang wanita yang hebat. Kita boleh contohin Nusaibah. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok keadaan yang sangat getir. Nabi arahkan, ajak para sahabat untuk pergi ke tempat lain, untuk elakkan pertempuran ataupun elakkan serangan orang musyrikin ni lagi teruk. Nabi ajak sahabat-sahabat Nabi yang ada dengan Nabi ketika itu pergi ke Bukit Uhud, atau bukit tempat yang tinggi. Pergi ikut semua sahabat Nabi, iring Nabi sampai di bukit sana. Ada satu kawasan nama dia Mihras. Nanti kita pergi esok. Bagi jemaah nak pergi pengen tambahan lah, insya-Allah, ya. Pergi sana, Nabi nak panjat batu ni susah. Kalau darah Nabi dah keluar banyak sangat. Gigi Nabi patah. Pipi Nabi ni tusuk dengan besi, darah keluar banyak. Peha Nabi pun sama keluar banyak. Daripada sini atas sampai ke bawah ni, peha Nabi ni kena tusukan pedang. Ibnu Qamah punya kerja. Ada lagi beberapa orang lagi, orang musyrikin, nama saya lupa. Dia melukai tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lemah, Nabi nak panjat batu tak boleh, lemah. Datang sahabat Nabi ni, nama dia apa? Talha bin Ubaidillah lagi. Itu Nabi sebut ni, Uhud ialah Talha ialah Uhud. Sebab Talha ni sentiasa dengan Nabi dari awal sampai habis. Nabi nak kena serang, Talha halang sampai tubuh dia banyak dengan penuh dengan luka-luka. Sampai kan dia datang kepada Nabi, Talha bin Ubaidillah datang, apa dia buat? Dia tundukkan badan dia jadi tangga bagi Rasulullah SAW. Nabi pijak badan Talha, Nabi pandang Talha. Nabi kata apa? Talha, kamu ni masuk syurga nanti, kata Rasulullah SAW. Nampak? Kalau kita macam tu, apa kita rasa? Kan? Dia kata, Suriati, kamu masuk syurga. Suka tak? Suka kan? Syafiq, syurga. Aku janjikan syurga bagi itu. Talha ni antara 10 seorang sahabat Nabi yang Nabi janjikan syurga bagi mereka. Antaranya Talha bin Ubaidillah dan Abu Talha juga. Abu Talha Al-Ansari ni pun juga antara sahabat Nabi yang hebat. Ya, dia sentiasa dengan Nabi. Dan siapa sahabat Nabinya tangan yang kudung kena tebas, kena potong
oleh Ibnu Qami'ah ni, oleh orang-orang tentera musyrikin ni. Siapa nama dia? Siapa nama dia? Talha bin Ubaidillah. Orang yang sama nampak. Habis. Ni cacat ni jemaah sekalian, Masya Allah. Tangan cacat. Abdul Rahman bin Auf kaki kudung, kaki sebelah tinggal. Yang lain semua sakit. Sampai ke Sudan berbulan-bulan sakit. Ni berlubang-lubang badan para sahabat Nabi. Luka banyak. Sebab pengorbanan mereka nak pertahankan bumi Madinah untuk terus dikuasai oleh Islam. Nampak? Uhud ni berlaku kejap tak lama, 1 hari je. Tapi banyak sahabat Nabi yang mati syahid. Okey. Panjat gua sana, maka Nabi duduk dekat dalam sebuah gua, satu kawasan. Tempatlah untuk elakkan orang musyrikin serang Nabi kan. Maka bila mana orang-orang musyrikin tengok kan di Medan Uhud ni, mereka tak jumpa Nabi. Mereka ni tujuan mereka datang Madinah, paling utama nak bunuh Rasulullah tu je. Bila bunuh Nabi, Islam kembang tak? Kembang juga kan. Tapi yang kena benci Nabi, punca orang musyrikin ni, saudara mara mereka berpecah ni sebab masuk Islam. Ramai orang Mekah pergi Madinah masuk Islam. Jadi mereka tak suka Nabi lah, mereka nak bunuh Nabi. Tapi tak berjaya bunuh Nabi SAW. Allah jaga Rasulullah SAW. Akhirnya pergi panjat bukit, Nabi sembunyi dalam tu dengan beberapa orang sahabat yang lain. Dan ketika itu jemaah sekalian, Abu Sufyan tengok Nabi tak ada kawasan ni, tak ada kan? Tak jumpa Nabi. Maka tu dia berjalan dekat keliling bukit Uhud ni, cari, dia panggil. Di manakah Muhammad? Dia panggil. Di manakah Muhammad? Dengan nada yang keras lah, suara keras. Dia cakap, di manakah kau Muhammad? Nak jumpa Rasulullah kan? Nabi suruh diam. Nabi pesan Abu Bakar, Umar, diam. Jangan jawab jeritan ataupun panggilan Abu Sufyan. Mereka semua kenal kat Mekah, semua kenal kan, membesar sama-sama, duduk sama kat Mekah. Dan bila mana Abu Sufyan panggil, di manakah Abu Quhafah? Siapa Abu Quhafah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka diam. Dia tak setia pada Nabi. Bila Abu Sufyan juga je, di manakah Umar? Dan Umar ni dia baran sikit, dia baran. Dia marah sikit. Maka turun Umar turun. Dia kata, Abu Sufyan apa kau nak? Lebih kau gitulah. Dia kalau kita baca dialog yang panjang, yang detail kan takut macam formasi kan. Lebih kau gitulah. Umar terus turun jumpa Abu Sufyan. Tanya apa dia nak. Rupa-rupanya dia nak jumpa Rasulullah, nak jumpa Muhammad. Umar kata apa? Rasulullah ada dengan kami dekat di sana, di belakang bukit. Lepas tu Abu Sufyan kata apa? Kata dengan Muhammad, bagi tahu dia aku ada Lata dan Uzza. Dia ada Tuhan, dia kata dia ada Tuhan kat Mekah, Lata Uzza nama Tuhan dia. Rasulullah kata, Nabi jerit dekat Umar cakap dengan Abu Sufyan, kita ada Allah Ta'ala. Kita ada Allah. Umar cakap dengan Abu Sufyan, dia kata, Abu Sufyan, kami ada Allah yang maha berkuasa. Balas balik. Kata dengan Muhammad, bagi tahu Muhammad, kawan-kawan kau semua ni mati, ramai mati. Dia kata, itulah. Kan, dia peli-peli semua duk ejek-ejek kan. Umar bagi tahu dengan Abu Sufyan, kawan-kawan kita mati, masuk syurga. Kawan-kawan dia mati, masuk neraka. Orang malas. Sufyan, Nabi cakap kawan-kawan kita semua ni, kami orang Islam, mati masuk syurga, kawan kau semua masuk neraka. Terus dia diam. Terus dia diam, dia terus puji. Umar kau lah, gambar ni kau paling berani aku tengok. Dia belajar tu lebih kurang lah. Saya bagi kefahaman yang senang faham kan. Dia beredar, dia panggil semua kawan-kawan dia untuk pergi ke Mekah. Ketika itulah Hendun panggil. Hendun ni isteri Abu Sufyan kan. Dia panggil kawan dia, datang semua ke sini. Apa dia buat? Dia cari jenazah mayat orang Islam yang dah mati syahid ni kan. Apa dia buat? Dia potong telinga, potong hidung, potong kemaluan-kemaluan, nak balas dendam. Sebab orang Islam dah banyak bunuh saudara mara mereka ketika perang Badar tahun 2 Hijrah. Nampak?
Itu pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain diperlakukan ketika hidup ataupun dan juga setelah mati syahid. Itu kita kena apa? Apa? Kenapa aku tak tahu lupa cakap apa. Kena mengambil pengajaran tentang pengorbanan yang sangat besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mus'ab bin Umair. Okey. Boleh ke ni? Sama orang cerita lagi ni, sikit lagi. Ni dah hujung dah. Mus'ab bin Umair ni ketika dia hidup, dia anak orang kaya. Boleh dengar ke jemaah sekalian? Dia anak orang kaya raya, bapa dia kaya, mak dia kaya. Nah, bila ketika mana dia hidup di Mekah, ketika dia hidup, Nabi akan kenal Mus'ab bin Umair. Kalau lalu Nabi kenal. Kejap lagi Mus'ab bin Umair nak lalu ke Mekah lah. Ni kita robek sebelum kisah sebelum hijrah kan. Nabi kata apa? Dengan para sahabat, kejap lagi Mus'ab bin Umair akan lalu depan kita. Kejap lagi tengok betul lah Mus'ab. Sebab Mus'ab bin Umair ni dia pakai minyak wangi di Mekah. Dia nak kaya kan. Dia pakai minyak wangi, paling wangi, orang tak pakai, dia dah pakai dulu. Mus'ab bin Umair. Dia kalau keluar rumah, apa dia buat? Dia kalau keluar rumah, dia pakai selendang daripada kain sutera yang mahal. Dan bila mana dia berjalan dekat Mekah, diceritakan kalau kain sutera ni jatuh, rasa dia ambil ke tak ambil? Dia tak ambil. Dia biarkan. Kalau kita ambil tak? Duit jatuh pun ambil. Ini kan kain sutera yang mahal beribu harga kan. Mus'ab bin orang kaya, anak orang kaya. Bayangkan saya nak relatekan kisah ni dengan pengorbanan dia bila dia Islam. Dan bila mana dia berislam, dia antara orang yang terawal masuk Islam. Sahabat Nabi yang awal Islam ialah Sayyidina Mus'ab bin Umair, ya. Bila mana dia masuk Islam, dia tinggalkan segala-gala harta itu kepada mak ayah dia, tak nak. Dia tinggalkan segalanya itu untuk Rasulullah SAW. Maknanya bila dia masuk Islam, Mus'ab bin Umair ini antara sahabat Nabi yang paling miskin. Datang Madinah, mana tempat tinggal dia? Dekat mana? Atas Suffah. Tahu Suffah? Suffah ni tempat yang dekat belakang Raudhah. Kan yang cerita tu tempat yang tinggi tu kan? Yang tempat orang miskin, sahabat-sahabat yang miskin. Sahabat Nabi miskin yang tak ada rumah, tempat tinggal semua kan. Nabi tempatkan mereka kat situ, nama tempat tu Suffah. So antara sahabat Nabi yang tinggal dekat situ selain daripada Abi Hurairah ialah Mus'ab bin Umair yang dulu kat Mekah dia kaya raya. Sampai kan mak dia sakit. Dia kata Umair, Mus'ab dah balik rumah Mus'ab, tengok mak sakit ni. Balik rumah, tengoklah anak kan kat Mekah. Tengok rumah mak sakit, tengok mak. Ya Mus'ab, aku bagi tawaran kepada engkau ni Mus'ab, kau keluarlah daripada agama yang dibawa oleh Muhammad. Aku bagi engkau 100 ekor unta Mus'ab. Ni banyak ni orang. Kalau sahabat yang ada 100 ekor unta kat Mekah ketika itu orang kaya kan. Apa kata Mus'ab? Kata mak, apa dia kata? Kata mak, apa pun mak tawarkan kepada aku ni, aku tak nak. Sebab apa sahaja berkenaan Rasulullah SAW, aku akan ikut. Sebab aku dah cintakan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Mus'ab dia tetap dengan Nabi Muhammad SAW, walau mak dia tawarkan harta yang banyak kepada dia. Mus'ab. Tapi bila mana dia masuk Islam, dia antara sahabat Nabi yang miskin. Sampaikan sehingga kan ketika dia mati syahid ketika perut kan, masyahid. Mus'ab bin Umair ni
Ketika mana Nabi tengok dah semua dah selesai kan, orang kafir dah keluar, dah beredar jauh, Nabi turun, Nabi keluar dari tempat mihrab belakang keluar. Nabi tengok bergelimpangan para syuhada Uhud kan. Nabi tengok Mus'ab, Nabi nangis, Nabi sedih, menangis. Nabi tengok sahabat Nabi yang ni, Nabi sedih sangat, menangis Nabi. Sebab Nabi tengok sebenarnya Mus'ab bin Umair ketika itu yang ada padanya ialah sehelai kain. Bila ditutup, dia belah kepala, kaki nampak. Bila tutup kaki, kepala nampak. Nabi sangat sedih. Sebab Nabi fikir apa? Nabi sedih sebab apa? Sedih pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Mus'ab. Dulu dia kaya, kenapa dia tak ikut kaya? Harta banyak kan? Nampak dia berkorban untuk Rasulullah SAW, sedih. Jadi Nabi arahkan sahabat Nabi ni untuk tutup bahagian kepala, pakaian dia punya pakaian, dan Nabi arahkan ambil daun-daun tutup bahagian kaki Sayyidina Mus'ab bin Umair. Itu mulianya Mus'ab bin Umair. Dan kemudian jemaah sekalian, Rasulullah SAW tengok Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni terbaring dan mati syahid. Pun juga Nabi tengok Sayyidina Hamzah pun Nabi menangis bersungguh-sungguh. Sebab Sayyidina Hamzah ni ialah apa? Susuan, macam ni istilah ni. Sama satu ibu susuan dengan Nabi, Sayyidina Hamzah. Suwaibah kan, saudara ya, saudara nak sebut susah. Saudara susuan Nabi Hamzah bin, walaupun dia pangkat 4 darah. Mereka ni berkongsi satu ibu susuan, Suwaibah, dekat Mekah dulu. Masa kecil-kecil. Hamzah. Dan Hamzah ni umur dengan Nabi lebih kurang sama je, lebih kurang. Okey. Apa yang lupa dah. Nabi berjalan lagi tengok Sayyidina Hamzah. Teruk ni, Nabi sedih sangat Hamzah sebab Sayyidina Hamzah ni dibunuh oleh Wahsy kan. Tu diceritakan ketika mana pembukaan kota Mekah 8 Hijrah. Wahsy datang kan Wahsy dah masuk Islam. Hindun pun dah masuk Islam kan. Wahsy datang, Nabi diceritakan Nabi tolehkan bukan Nabi. Nabi kalau tengok Wahsy, Nabi teringat pak saudara dia Hamzah dibunuh oleh Wahsy, kejam. Tapi bukan makna Nabi benci, tak. Nabi tak tengok muka Wahsy ketika itu. Nabi tak nak teringat kembali kisah yang berlaku ketika perang Uhud. Nabi terngiang-ngiang kan. Nabi memang sangat sedih. Tu bila mana Sayyidah Aisyah pernah tanya dengan Nabi SAW kan, apakah benda yang paling sedih kat dunia hidup kamu ya Rasulullah, yang kamu hadapi? Nabi kata apa? Perang Uhud. Uhud ni aku rasa paling sedih. Kedua, yang pertama, kematian isteri yang pertama itulah Khadijah binti Khalid. Ketika mana Khadijah meninggal dunia, aku sangat sedih. Dan yang kedua ketika perang Uhud, sama sangat sedih. Nabi kadang Nabi nangis seorang, Nabi terngiang-ngiang mikir pengorbanan para sahabat untuk Nabi SAW kan. Macam kita lah, anak-anak korban untuk kita kan. Atau anak-anak fikir korban pengorbanan mak ayah pada anak-anak kita, anak semua macam anak-anak ni kan. Mesti kita rasa kita perlu membalas jasa mak ayah kita kan, walaupun tak terbalas. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa dengan Hamzah? Lan asaba bimithlika abada. Tak akan berlaku dah seperti yang dilakukan ke atas engkau wahai Hamzah. Memang lepas perang Khandaq, perang apa semua perang, memang seorang sahabat pun tak diperlakukan seperti mana yang dilakukan ke atas Hamzah bin Abdul Muttalib. Okey. Kemudian Nabi kata, Nabi arahkan sahabat Nabi untuk kumpulkan sahabat. Nabi kata kumpulkan semua mayat-mayat para sahabat yang telah mati syahid, kumpulkan. Nabi kata ketika kalau sahabat yang mana ketika hidup dia hafal Quran, satukan dan tanam dalam satu liang lahat. Mana yang ketika dia hidup dia bersahabat, berkasih sayang kerana Allah Ta'ala, satukan dalam satu liang lahat. Nabi sambung lagi, di kalangan mereka yang bersahabat kerana Allah Ta'ala, satukan satu liang lahat. Dan sahabat datang, ya Rasulullah, bila sebut dah selesai, datang Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada lagi seorang sahabat kita tak jumpa Rasulullah. Siapa? Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah ni kisah Hanzalah pula. Nabi pun kata dengan sahabat, Hanzalah ketika ini sedang dimandikan oleh para malaikat. Apa kisah dia?
Hanzalah ni ketika sebelum perang Uhud berlaku, Hanzalah ni baru berkahwin. Berkahwin. Baru menikmati malam yang pertama. Besok tu dia terdengar Nabi nak pergi perang dekat Uhud kan, nak pergi perang. Dia terus bangun, tak sempat nak mandi, junub. Terus pergi ke medan perang, terus perang. Mati syahid. Dan ketika itu mulianya sahabat Nabi yang bernama Hanzalah ni, sehingga kan para malaikat turun ke bumi mandikan jasad dia. Mandi junub. Ketika selesai daripada perang Uhud. Memang sahabat Nabi cari jumpa Hanzalah ni dengan dalam keadaan badannya tubuhnya yang basah. Mulia tak? Para sahabat ni sangat mulia. Moga kita ni juga tergolong di antara insan-insan orang yang mulia di sisi Allah Taala pada hari kiamat kelak, insya-Allah.